Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian tutorial video pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita membuat bonsai dengan menggunakan pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas. Di mana untuk perkongsian kali ini ya teman-teman, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk kita membuat bahan bonsai dengan menggunakan pokok bunga kertas ataupun pokok bougainville dengan cara melakukan penyambungan sisip. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah perkongsian tutorial pada video saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas tips-tips ataupun teknik-teknik yang anda perlu ketahui apabila anda ingin melakukan penyambungan sisip kepada pokok bunga kertas ataupun pokok bougainville yang anda ingin jadikan sebuah bonsai. InsyaAllah. Justru sebelum itu teman, silakan anda mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada tutorial perkongsian saya pada kali ini. Baiklah teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah pokok bougainville. Ya, ini adalah sebuah pokok bougainville teman, di mana pokok bougainville saya sudah melakukan pemangkasan ya. Beberapa hari lepas, saya telah membawa anda mengikuti perkongsian saya pada video ini, iaitu kita melakukan pemangkasan pada pokok bougainville. Yang di mana pokok bougainville ini teman, kita akan jadikan sebagai sebuah bonsai di kedepan nanti, insyaAllah. Okey, untuk penyambungan sisip teman-teman, apakah tujuan? Mula-mula teman kita mesti tahu apa ataupun kenapa kita perlu melakukan penyambungan sisip kepada pokok bougainville yang ingin kita lakukan ataupun ingin kita jadikan sebuah bahan bonsai dan seterusnya insyaAllah menjadi sebuah bonsai nanti. Okey, tujuan pertama ialah teman-teman, apabila kita ingin melakukan penyambungan sisip kepada pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas mana yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bonsai ialah, pertama tujuannya ialah teman untuk menambah cabang-cabang teman. Pertama ingat, untuk menambah cabang-cabang yang tidak ada pada batang ataupun cabang pokok bougainville yang kita ingin jadikan bahan bonsai tersebut. Ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan cabang ya pada pokok-pokok tersebut. Contohnya pokok ini teman, mungkin di sini kekurangan cabang ya. Jadi kita mungkin akan menambah di sini nanti. Mungkin kita akan sambung satu di sini dan di sini juga. Dari ke arah sini tidak ada cabang. Jadi kekurangan cabang di bagian ini. Macam tu teman. Itu adalah salah satu daripada tujuan mengapa kita perlu melakukan sambung sisip kepada pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bonsai. Tujuan yang kedua ialah teman-teman ya, iaitu kita untuk menambah kecantikan atau kekemasan kepada ataupun keperluan kepada pokok bougainville tersebut dengan cara kita menggunakan tunas ya teman, tunas ataupun ranting muda ataupun pucuk muda daripada pokok bougainville lain untuk kita memberi ataupun menambah supaya pokok bougainville yang induk ini memiliki bunga yang berlainan warnanya. Itu adalah merupakan salah satu juga teman, iaitu tujuan kedua mengapa kita perlu melakukan sambung sisip kepada pokok bougainville yang ingin kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai dan kedepannya akan menjadi sebuah bonsai. Untuk menjadikan pokok bougainville kita ini memiliki bunga yang beraneka jenis warnanya. Ya, itu adalah tujuan kedua mengapa kita perlu melakukan sambung sisip kepada pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bonsai di kedepannya. Okey, itu adalah tujuan kedua teman, mengapa kita perlu melakukan sambung sisip. Di samping untuk menambah cabang-cabang pada ruang yang tidak memiliki cabang untuk memberi keseimbangan kepada pokok bougainville ini teman, terutamanya pokok bougainville yang kita ingin jadikan sebuah bonsai. Jadi dia perlu memiliki cabang-cabang yang seimbang di sebelah kiri, di sebelah kanan, depan dan belakang, atas dan bawah yang mencukupi. Yang penting pada dasarnya teman, untuk sebuah bougainville yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bonsai, ia perlu memiliki cabang yang seimbang. Kemudian pastilah cabang itu akan berbentuk piramid segitiga ya. Itu penting. Itu adalah dasar kepada sebuah bonsai teman. Itu yang penting. Jadi di sini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana kita ataupun salah satu cara yang kita boleh lakukan bila kita ingin mengatasi masalah pokok yang kita miliki yang tidak mempunyai cukup banyak cabang untuk memenuhi sifat-sifat sebagai pokok sebuah bonsai. Okey. Baiklah teman-teman ya. Kemudian teman, apa yang paling penting teman sebelum anda melakukan sambung sisip kepada sebuah pokok bougainville teman,
pastikan dulu pokok bougainville tersebut berada dalam keadaan sehat, teman, sehat dan subur ya. Dan pastikan pokok tersebut tidak memiliki penyakit-penyakit ataupun tumbuh-tumbuh jamur ya teman, ataupun kulat pada batang ataupun cabang pokok ini ya. Okey, itu penting, pastikan pokok itu dalam keadaan sehat. Okey. Lepas tu teman, yang kedua, pastikan pokok tersebut sesuai untuk anda jadikan sebagai sebuah bahan bonsai dan bonsai ke depannya nanti ya. Contohnya seperti pokok bougainville ini memang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bonsai. Kerana pokok bougainville ini ya teman-teman merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bonsai. Okey. Bagaimana pula pemilihan tunas, teman, ataupun cabang, ataupun ranting, ataupun pucuk untuk kita jadikan sebagai insert ataupun bahan untuk kita menjadikan sambung sisip kepada pokok bougainville nanti. Untuk itu teman, sebelum anda mengambil sesuatu tunas ya teman-teman dari pokok bougainville lain, pastikan pokok bougainville tersebut yang memiliki induk yang sehat dan subur. Lepas tu yang penting, pastikan kalau boleh teman, pastikan pokok tersebut memiliki bunga yang cantik ya. Bunga yang cantik dan beraneka jenis warnanya. Contoh di sini kita ada warna purple ya teman. Ya, kita ada warna purple. Lepas tu kita di sini juga ada warna orange ya. Warna orange macam ni. Ya, ada warna orange. Lepas tu kita juga ada warna putih teman ya. Warna putih macam ni. Okey, dan juga kita mempunyai warna bunga yang sudah bercampur, iaitu warna pink dengan warna putih macam ni. Kita usahakan teman-teman untuk mencari atau mendapatkan jenis-jenis bunga yang mempunyai warna yang cantik. Kerana di sini kita akan menghasilkan sebuah bonsai yang cantik. Sudah semestinya kita memerlukan benih-benih ataupun tunas-tunas daripada pokok bougainville yang mempunyai warna dan bunga yang cantik. Itu adalah perkara dasar yang kita perlu perhatikan dulu teman, sebelum kita mengambil sesuatu jenis bunga untuk kita jadikan sebagai bahan sambung sisip kepada pokok bougainville induk ini. Okey, itu ialah perkara yang perlu anda ketahui teman sebelum anda melakukan sambung sisip dan sebelum anda mengambil sebagai bahan tersebut untuk anda jadikan sebagai salah satu bahan untuk anda jadikan sebagai sambung sisip nanti. Okey. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan ke proses seterusnya. Yang penting teman-teman ya, apa yang penting di sini sebelum anda melakukan sambung sisip ya teman-teman, pastikan anda menentukan dulu ya ataupun menetapkan dulu di manakah cabang manakah yang akan anda lakukan sambung sisip nanti. Itu anda boleh programkan awal dulu ya pada permulaan. Tetapkan dulu jadi memudahkan anda untuk melakukan sambung sisip nanti pada pokok ini. Contohnya seperti ini ya teman, saya sudah sediakan bahagian-bahagian cabang ni yang saya akan lakukan sambung sisip nanti ya. Yang penting kita sudah sediakan bahagian mana yang kita perlu lakukan penambahan sambung sisipnya ataupun penambahan cabang barunya. Ingat tadi teman, dasarnya lah untuk memberi keseimbangan kepada pokok bougainville yang kita akan jadikan sebagai sebuah bonsai. Itu adalah tujuan utama mengapa kita perlu melakukan sambung sisip pada pokok bougainville ini. Okey, pertama sekali teman-teman, sebelum kita melakukan sambung sisip, kita lakukan pruning dulu ya. Kita lakukan pemangkasan dulu pada daun-daun ataupun pucuk-pucuk yang tumbuh pada pokok induk ini. Ini kenapa kita perlu melakukan ini teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk kita memberi fokus nanti ya teman kepada bahagian yang kita lakukan sambung sisip, kepada insert ataupun kepada tunas-tunas yang kita akan cantumkan di sini ya teman-teman. Kita akan dambungkan di sini nanti ya. Di sini nanti. Jadi fokus pokok bougainville ini nanti akan memberi makanan fokus kepada bahagian yang kita lakukan penyambungan sisip ini. Okey, itu adalah tujuan dan mengapa kita perlu melakukan pruning ataupun pemangkasan kepada pucuk-pucuk ataupun tunas-tunas lama yang ada pada pokok induk ini. Okey, mula-mula kita pruning dulu ya teman. Pruning dulu. Okey. Kita pruning semua ya teman ya. Pastikan kita mempruning kesemuanya. Ini adalah untuk mengelak pokok ini nanti akan memberi makanan ke bahagian lain. Ya, kita lakukan pemangkasan semua dulu. Untuk ya. Kemudian kita akan pangkas ini. Kita akan potong cabang ini kerana di sini nanti kita akan melakukan penyambungan sisip dari mana. Jadi kita potong dulu bagian ini ya. Biar pendek sedikit. Potong dulu semua. Okey, kita potong teman-teman.
Okey. Kita potong. Lepas tu kita potong juga dekat sini. Okey, macam tu. Potong semua ya teman, kita potong semua dulu. Kemudian yang kita akan lakukan penyambungan sisip nanti ya. Okey. Ini lagi potong di bahagian ini pula. Potong. Kita potong ya. Kita potong semua teman bahagian yang kita akan lakukan penyambungan sisip nanti. Okey, tentu ya kita potong. Bisa nampak kan? Okey. Kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan adalah nanti kita akan lakukan pembelahan ya teman ya. Kita potong dulu. Bahagian yang kita tak perlu kita potong. Itu teman ya, kita pangkas semua bahan-bahan yang kita tak perlukan ya. Pangkas semua. Okey, Pak. Sudah selesai melakukan pemangkasan ya teman ya. Sekarang kita akan ke proses seterusnya, itu kita akan melakukan proses sambung sisip nanti ya teman ya. Okey. Kita akan melakukan proses sambung sisip. Okey. Untuk melakukan pembelahan teman pada bahagian cabang-cabang ni, teman-teman boleh menggunakan cutter ataupun teman-teman boleh menggunakan pisau jilid teman. Ini perlukan anda sentiasa berhati-hati teman. Pisau jilid ni memang jenis pisau yang sangat tajam teman, jadi anda perlu sentiasa berhati-hati ya. Anda boleh menggunakan pisau jilid ataupun anda boleh menggunakan cutter. Yang penting kedua benda tersebut tajam dan sesuai untuk digunakan pada melakukan pembelahan. Ya, ingat teman-teman, yang penting pastikan anda mengutamakan keselamatan ya teman ya, kerana benda-benda ini benda yang tajam ya, boleh menyebabkan kita luka. Jadi sentiasa utamakan keselamatan. Okey. Lepas tu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita akan lakukan pembelahan ya. Ingat teman, tips untuk membelah cabang pada bahagian induk pokok bergembil yang kita akan lakukan sambung sisip ini teman ialah pastikan anda membelah pada bahagian tepi ya teman, bukan di tengah-tengah cabang ya, di tepi, bahagian tepi. Kerana sekiranya anda melakukan pembelahan di tengah-tengah cabang teman, ini tidak akan bersentuh kombiumnya kerana kombium berada di bahagian tepi. Jadi apabila anda melakukan penyambungan sisip nanti, sambungan sisip anda tidak akan menjadi ya, kerana kombium yang ada pada tunas ini teman-teman tidak akan bersentuh dengan kombium yang ada pada cabang ini. Jadi anda perlu melakukan pembelahan bahagian tepi ya, lakukan di bahagian tepi pada cabang pokok ini. Okey, itu yang penting, bukan pembelahan bahagian tepi. Okey, kita ambil satu teman ya. Satu tip juga ya teman, sekiranya anda ingin mempercepatkan sambungan anda nanti cepat berbunga, anda boleh menggunakan pokok itu yang sudah berbunga macam ni teman ya. Boleh gunakan cabang pokok yang sudah berbunga macam ni. Sangat membantu dan sangat baik untuk mempercepatkan pokok kita nanti cepat mengeluarkan bunga teman. Itu adalah satu tip teman ya. Okey, kita gunakan ini ya. Kita pruning dulu, walaupun kita pruning dulu. Kita pruning ya teman ya. Okey, macam tu. Lepas
kita melakukan penyayatan. Kita sayat berbentuk B ya, teman-teman. Sayat berbentuk B ya. Ingat, semasa melakukan penyayatan, pastikan sentiasa berhati-hati ya teman ya. Okey, macam tu teman. Nampak? Buat macam tu untuk V ya. Macam tu. Kemudian kita belah bahagian ni. Belah mana? Kita belah bahagian tepi. Ingat ya teman, kita belah bahagian tepi ya, bukan kita membelah di tengah-tengah cabang ya, bukan ya. Kita belah di bahagian tepi, okey? Ingat, kita belah di bahagian tepi. Macam ni, kita belah di tepi semua. Kita lakukan belah sini ya. Bismillah. Okey, macam tu teman, cukup ya. Cukup macam tu ya. Nampak? Kita cut sikit. Nampak? Macam tu ya. Macam tu. Okey, nampak ya? Macam tu. Okey. Kemudian kita akan masukkan inset tadi teman, ataupun tunas tadi ke dalam tempat yang kita lakukan pembelahan tadi. Okey, kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam tu ya teman. Macam tu ya. Nampak? Tengok dulu. Macam tu. Nampak kan? Nampak? Pastikan bahagian ni teman. Bahagian ni ya. Bahagian ni merapat ya pada kombium yang terdapat pada cabang ni ya. Okey. Dan kita ikat. Untuk mengikat teman, anda boleh menggunakan tali ya. Anda boleh gunakan apa saja bahan-bahan, yang penting boleh digunakan untuk mengikat ya. Contohnya kita menggunakan tali yang macam ni teman ya, boleh gunakan ya tali ini, ataupun anda boleh menggunakan tali bekas ini pun boleh. Yang penting tali. Yang penting sini ikat dengan ketat ya teman ya, ikat dengan ketat ya. Ikat dengan ketat ya. Okey, ikat ketat ya teman. Okey, macam tu ya. Okey. Kita ambil yang ini pula. Okey, sini ya. Bisa teman, kita belah dulu ya teman-teman ya. Ingat teman, lakukan pembelahan pada bahagian tepi cabangnya, bukan di tengah-tengah ya. Sebab di tengah-tengah itu adalah kayu ya teman. Kita kena lakukan pembelahan bahagian tepi.
Ya, tentu ya. Tengok. Dekat sikit. Macam tu. Nampak? Bukan pembelahan pada bahagian tepi ya. Bukan di tengah-tengah cabang. Okey. Kita ambil tunas lagi. Angkat dulu. Tahun. Itu kita buat sayap berbentuk V ya. Masukkan ya. Itu kita ikat. Yang penting ikat biar ketat dan pastikan kedua-dua kembium daripada interest dan juga cabang ini terrapat, gitu kan? Okey, itu. Kita ambil yang ini pula. Okey. Buat sama macam nanti teman-teman, sama kita gunakan dari pucuk yang lain pula nanti. Kita buat penyihatan ya, bentuk V. Macam ni ya, bentuk V. Okey. Okey, bentuk V. Ini kita masukkan sini. Sini. Dekat ya. Lihat ketat ya teman ya.
itu kita ambil begini pula. Kita ambil begini ya. Kita belah dulu. Dia. Okey. Ini lagi mana? Dulu. Ingat ya teman, lakukan pembelahan pada tepi cabang ya, bukan di tengah-tengah cabang. Ingat ya. Karena kombit itu berada di tepi cabang, bukan di tengah-tengah cabang. Okey. Itu penting. Okey, kita kuning dulu daun-daunnya dan duri-durinya kita kuning. Lepas itu kita buat bentuk V ya, kita set bentuk V. Kita lakukan penyambungan sisip macam ni. Sudah. Okay. Dan kita ikat dengan ketat ya teman-teman ya. Untuk mengikat ini teman-teman ya, anda juga boleh menggunakan kertas es krim ya, ataupun kertas daripada guni ya, guni beras, boleh juga. Di sini saya menggunakan tali saja teman, saya mempunyai tali, jadi saya gunakan tali saja. Boleh teman ya, tidak menjadi masalah. Penting benda tu boleh kita digunakan untuk mengikat ya. Penting di sini teman, ikatan tu mestilah ketat dan kuat ya.
Okey, ini lagi. Okey. Kita masukkan ya teman ya. Bismillah. Dan kita ikat. Ingat teman, ikat yang ketat ya. Okey. Nampak teman, kita sudah pun melakukan beberapa cabang dengan cara penyicipan ya teman, sama sisip ya, dengan menggunakan bahan-bahan tunas daripada pokok bougainville yang lain ya. Dan sekarang kita akan tambah lagi teman di bagian ini ya. Sini. Tengok dulu sini. Okey, kita akan tambah bagian ini satu. Ini ya. Nampak kosong kan? Tak ada cabang, jadi kita tambah kat sini satu. Kita akan macam ni nanti. Okey. Kita buat bentuk V dulu. Okey, tu teman, untuk V ya, ingat ya, untuk V. Okey, tekan sambung dekat sini nanti. Kat sini kosong kan, kita akan sambung dekat sini. Nanti satu akan ke sini ya, insya-Allah. Macam tu. Jadi kita belah sini dulu ya. Bismillah. Okey, macam tu. Bismillah. Ikat ya.
ikat dengan ketat teman. Dan untuk cabang yang besar macam ni teman, kita pokok yang tua macam ni kita perlu mengikat lebih banyak kali, tidak mempunyai masalah teman ya, agar kombiumnya merapat ya. Yang penting teman adalah kombium dari bahan insert ini ataupun interest ini teman ya, akan pastikan merapat ataupun melekat teman dengan kombium yang ada pada pokok induk ini ya. Itu yang pentingnya. Itulah nanti yang teman-teman yang akan menentukan hidup ataupun tidaknya sistem sambung sisip yang kita lakukan ini. Jadi pastikan teman-teman melakukan penyambungan yang betul, yang tepat ya, dan ikat dengan kuat. Nampak kan? Okey. Dan kita akan tambah sini satu ya. Sini tak ada cabang, jadi kita tambah sini satu. Kita belah sini. Ini kita potong saja, kita pangkas. Kita perlukan yang ini. Okey. Tambah yang dekat sini ya, teman ya. Okey. Sini teman, kita belah dulu ya. Sini. Macam tu cukup. Kita masukkan. Bismillah. Kita ikat. Okey, teman, ini ya. Ini adalah beberapa hasil teman. Kita lakukan penyambungan sisip tadi ya teman. Jadi kita akan tambah di sini satu ya. Di sini satu. Ada dua bahan penting.
Okey, teman-teman, kita lakukan penyayatan ya, seperti biasa. Kita masukkan. Kita belahnya. Bismillah. Kita buat ke sini. Kita bawa ke sini, guys. Okey, kita ambil ke sini. Okey, itu. Kita masukkan. Bismillah.